Sorry. Berangan pula. Saya sebenarnya tengah syuting hari ni. Okey. Saya sebenarnya ada kat sini. Saya nak cerita sikit lah tentang KL Street Artist. Okey, korang tahu tak KL Street Artist tu apa? Ada yang tahu, ada yang tak tahu kan? Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Saya Hafiz Ismail. Saya juga pemuzik dan juga KL Street Artist seperti anda juga. Alright. So, video ini akan menceritakan mengenai KL Street Artist. Okey, di mana kita ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori seni persembahan muzik dan yang kedua seni visual kreatif. Okey, kita jangan buang masa. Kita tengok video ini. Perkembangan pemuzik jalanan bermula pada awal 80-an lagi, di mana mereka sering mengadakan persembahan di beberapa kawasan ibu kota dan medan utamanya ialah kawasan pasar seni. Mereka menggunakan peralatan asas berupa instrumen akustik seumpama gitar dengan pemilihan muzik seperti lagu-lagu puisi dan juga lagu-lagu popular dari barat. Nama-nama besar dalam industri kini seperti M. Nasir, Imoda, Kopra Tasa, Dr. Sam dan lain-lain merupakan antara perintis di awal 80-an. Seterusnya berkembang maju pada sekitar 90-an dengan kemunculan baskers-baskers muda seperti Allahyarham Adi Jagat, Siddiq, Sherry dan lain-lain. Bagi golongan pelukis pula, mereka lebih tertumpu di kawasan persekitaran Masjid India. Dikala itu, persembahan ataupun aktiviti seni secara jalanan ini masih ditegah dan dikategorikan di bawah Akta Orang-Orang Papa 1977. Jika dilihat di beberapa lokasi di luar negara seperti di pesisir jalan Melbourne, Harajuku, Times Square New York City dan lain-lain, persembahan artis jalanan ini telah berjaya menjadi satu tarikan pelancongan yang hebat. Bersandarkan pada perkara ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Persatuan Karyawan Malaysia, Balai Seni Lukis Negara dan JKKN mengambil inisiatif untuk menyelaraskan aktiviti baskers ini dengan menganjurkan bengkel bagi melayakkan mereka mendapat permit khas. Ianya telah dimulakan sejak tahun 2013 sehinggalah ke hari ini. Bengkel ini diadakan beberapa kali setahun di mana ianya dirangka dalam bentuk program akreditasi dan tenaga tutornya terdiri dari para profesional seni tanah air. Pelbagai pandangan seperti dari segi aspek perundangan berhubung dengan dasar-dasar pihak otoriti dan lain-lain perkara bangkit diketengahkan. Para pemohon ini turut diuji bakat terlebih dahulu bagi melayakkan mereka mendapat permit. Bagi mereka yang layak akan diberikan permit bergambar dan juga buku panduan dan diwajibkan agar membawanya sepanjang mengadakan persembahan. Dua kategori permit dikeluarkan iaitu seni persembahan muzik yang terdiri daripada penyanyi, pemain gitar, pemain bass, percussion, keyboard, peralatan tiupan dan lain-lain berkaitan. Manakala bagi kategori kedua pula ialah seni visual kreatif yang menampilkan pelukis karikatur, potret, kemahiran membuat kraf tangan, henna, badut, maskot, tarian, ahli silap mata dan lain-lain yang berkaitan. Mereka bakal dikategorikan sebagai KL Street Artist di mana mereka dibenarkan membuat persembahan di pelbagai tempat yang telah digazetkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kau dah tahu kan KL Street Artist tu apa? Okey, maknanya KL Street Artist ni basker yang memegang permit yang dikeluarkan oleh DBKL. Okey, rupa-rupanya pula DBKL telah mengeluarkan lebih 600 permit setiap tahun. Ramai betul nak jadi basker ya. Kalau basker dah ramai, mesti banyak pro kontra di dalam scene basking ni, betul tak? Okey, kita cerita pula lah tentang peraturan-peraturan yang perlu diikuti oleh basker ataupun KL Street Artist ni. Okey, kita tengok.
garis panduan bagi aktiviti KL Street Artist telah dirangka sebaik mungkin dengan mengambil kira beberapa aspek perundangan berkaitan bagi memastikan ianya dijalankan dengan teratur dan tidak menimbulkan kacau ganggu kepada persekitaran awam. Ianya juga turut memberi ruang kepada para artis untuk menjalankan tugasan mereka dengan sempurna dan berkesan. Beberapa akta seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1992 dan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 telah diambil kira sebelum mewujudkan garis panduan seniman jalanan. Di bawah Seksyen 102-J Akta Kerajaan Tempatan 1976, DBKL telah merangka undang-undang khusus bagi mengatur, melesen, menyelia, menyekat atau melarang permainan alat-alat muzik nyanyian atau lakonan yang diadakan dengan maksud mencari keuntungan di mana-mana tempat awam. Di bawah Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan 1976, lesen atau permit, DBKL boleh menetapkan bayaran bagi lesen atau permit, menetapkan syarat dan sekatan yang difikirkan patut, membatalkan lesen atau permit pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab, dan menghendaki lesen atau permit dipamerkan ketika para KL Street Artist menjalankan aktiviti mereka. Di bawah Seksyen 101-V Akta Kerajaan Tempatan 1976 Kuasa-Kuasa Tambahan, DBKL adalah mempunyai kuasa bagi melakukan segala perkara yang perlu untuk atau yang bermanfaat kepada keselamatan, kesihatan dan kesenangan awam. Akta Kerajaan Tempatan 1976 Kacau Ganggu. Beberapa bentuk perundangan dirangka di bawah seksyen ini. Bawah Seksyen 2, Kacau Ganggu adalah merujuk kepada sesuatu perbuatan, ketinggalan atau benda yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan bencana, kegusaran, kesalahan, kerosakan, bahaya atau kecacatan kepada deria penglihatan, bau atau pendengaran, atau yang membencanakan atau berbahaya atau yang mungkin membencanakan atau berbahaya kepada kesihatan atau harta, atau yang terjejas keselamatan atau hak-hak penduduk umumnya. Tahap bunyi daripada pembesar suara, alat muzik, persembahan melebihi piawai yang ditetapkan di tempat awam, contohnya di atas 40 desibel. Seksyen 80. DBKL akan mengambil langkah-langkah bagi memberhentikan kacau ganggu dari jenis awam itu pada premis awam atau persendirian. Seksyen 82. DBKL boleh mengeluarkan notis kacau ganggu dan peralatan akan disita jika gagal mengikut arahan notis. Seksyen 13-1A Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dikuatkuasakan oleh pihak polis. Bunyi bising yang keterlaluan. Sebagai contoh, sesiapa yang memukul drum atau tom-tom atau meniup horn atau trompet atau membunyikan lain-lain instrumen muzik atau perkakas rumah di kawasan bandar atau perkampungan dari waktu tengah malam sehingga jam 6 pagi atau di mana-mana jalan atau tempat awam tidak kira waktunya yang boleh mengganggu ketenteraman sekeliling. Seksyen 46-1 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Halangan. Tidak boleh meletakkan barang dan peralatan di tempat awam hingga menyebabkan halangan trafik atau pejalan kaki. Pegawai DBKL yang diberi kuasa boleh memindahkan mana-mana barangan yang menimbulkan halangan. Seksyen 47-1 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Membuang sampah. Dilarang membuang atau meninggalkan sampah di tempat awam. Tempat awam merujuk kepada sesuatu jalan, taman, taman bunga, promenade, air pancutan, pulau lalu lintas atau bulatan, taman permainan, tebing sungai,
sama ada di atas atau di bawah tikas air tinggi, tempat tumpuan awam atau mana-mana tempat di mana atau ke mana orang ramai boleh lalu dan masuk dalam kurungan Seksyen 48 Akta. Okey. Berikut adalah lokasi yang telah digazetkan oleh DBKL bagi aktiviti KL Street Artist. Jangan tak tahu kita juga ada jalan khas, jalan sendiri di mana jalan Jalan Tuanku Abdul Rahman akan ditutup pada setiap Ahad untuk aktiviti para KL Street Artist dengan aktiviti santai seni at Jalan Jadi siapa-siapa nak join, bolehlah hubungi nombor urus serta yang tertera. Right? Ada 3 tip yang saya nak share. Yang pertama, sentiasa upgrade kemahiran anda selaku KL Street Artist. Jangan jadi biasa-biasa je. Jadilah yang luar biasa. Okey, tunjukkan yang anda seorang yang benar-benar berbakat di dalam apa yang anda sedang lakukan. Tips yang kedua, jagalah tutur kata dan perilaku dengan baik dan sopan dengan para penonton. Korang jangan gaduh pula dengan penonton dan jangan pula gaduh dengan kawan-kawan basket kita. Kita satu komuniti, right? Ingat, kita komuniti yang mempunyai adab dan budi bahasa. Jagalah PR bab kata budak-budak sekarang. Tips yang ketiga, ni paling penting kena dengan betul. Jaga penampilan anda. Berpakailah dengan kemas. Raga, okey, tak apa, asalkan kemas. Ni macam saya sekarang ni, kan? Okey, mengikut kesesuaian lah, kan? Kalau pakai rok ke, pakai apa ke, tak apa, asalkan kemas. Jadi okey, jadi kita semua rasanya sudah faham lah tentang KL Street Artist. Dari segi undang-undang yang perlu dipatuhi serta tip-tip bagi memudahkan kita para basker menghibur dengan lebih padu dan profesional. Ingat tu, okey? Akhir kalam dari saya menyuruh kepada semua rakan-rakan basker yang di luar sana untuk enjoy dan ikhlas menghiburkan para penonton kita. Bila kita ikhlas, insya-Allah portal pun cepat penuh. Okey, portal tu insya-Allah penuh tabung tu. Masyuk kata orang. Okey, akhir kata boleh saya Hafiz Dr. Ismail. Assalamualaikum. Jumpa lagi.